الحمد لله الموجود أزلا وعبدا بلا مكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Ikhwanil muslimin, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan kualiti keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajipan dan kefarduan, serta pada masa yang sama menjauhkan diri dari segala perkara yang diharamkan. Dalam kehidupan seharian, kita biasa mendengar ucapan budak itu berakhlak mulia, manakala seseorang yang kurang bersopan disandarkan perkataan budak itu tiada akhlak. Khutbah pada hari ini ingin sama-sama membahaskan konsep akhlak dalam Islam untuk lebih difahami dan dihayati. Menurut bahasa, akhlak ini berasal dari bahasa Arab, dan dalam bahasa Melayu ianya berkaitan budi pekerti atau kelakuan seseorang. Menurut istilah pula, akhlak bererti kumpulan sifat yang dimiliki seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk atau dikenali dengan nama akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ulama besar Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah, memberikan pengertian bahawa akhlak itu ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Akhlak mulia mengandungi 3 makna sekaligus dan tidak terpisah antara satu sama lain. Pertama, berbuat baik kepada semua manusia atau kepada sesiapa pun tanpa memandang warna kulit. Tidak mengharapkan balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita bantu. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Artinya, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Surah Al-Insan ayat yang ke-9. Inilah konsep Islam tentang akhlak yang sebenarnya. Ia melangkaui tubuh jasad dan gerakan tubuh badan yang boleh sahaja dibuat-buat. Seseorang kononnya dia menolong orang lain. Secara zahirnya memang boleh dinisbahkan perbuatan baik. Hanya sahaja dalam Islam masih perlu dilihat pada satu lagi lapisan, iaitu niat di hatinya. Jika niatnya baik dan mencari redha Allah, maka inilah yang dikatakan perbuatan ikhlas dan akan beroleh pahala kepada pelakunya. Dengan kata lain,
Akhlak sebagai Muslim itu mulai dari hubungan hamba dengan Tuhannya, sama ada dalam bentuk ibadat keagamaan, dalam bentuk pergaulan sesama manusia, dan juga sifat serta sikap yang terpantul terhadap semua makhluk di alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka ditimpakan kehinaan dari segala jurusan di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Surah Al-Imran ayat 112. Ikhwanil muslimin, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita ini hal biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini adalah satu perkara yang luar biasa. Dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia inilah antara sebab tersebarnya kasih sayang dan kasih cinta di kalangan masyarakat. Manakala sebaliknya akhlak yang buruk pula akan melahirkan kebencian, saling berhasad dengki dan buruk sangka. Dalam hal inilah, masyarakat perlu didedahkan dengan kisah-kisah sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dilahirkan sebagai anak yatim dan membesar dengan gelaran Al-Amin. Dalam usia muda baginda telah dipersetujui dilantik menjadi perantara untuk menyatukan kabilah apabila berlaku pertikaian untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Bertunjankan akhlak yang mulia, akhirnya baginda menyebar dakwah sehingga diterima oleh masyarakat yang dahulunya jahiliyah. Sirah atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlainan dengan buku sejarah kerana sejarah dipelajari untuk pedoman atau iktibar sahaja, manakala sirah dipelajari untuk panduan dan ikutan. Ikhwanil muslimin, empat sifat yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menggambarkan keindahan peribadi yang perlu diikuti. Siddiq yang bererti benar dalam tingkah laku dan niat. Amanah sebagai sifat jujur dan tidak khianat. Tabligh yang bererti menyampaikan risalah. Manakala fatanah iaitu bijaksana dalam semua keadaan dan ketika. Semua sifat ini tidak lahir dengan mudah, tetapi memerlukan pengorbanan yang besar dan kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, berbuat baik kepada semua kehidupan di alam semesta. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak segala akhlak, iaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat untuk memastikan pembinaan akhlak ini bermula dari rumah dan tidak hanya mengharapkan kepada pendidikan di sekolah. Bermula dari disiplin diri, kebersihan, penghormatan kepada yang lebih tua dan beradab dalam semua keadaan. Sememangnya akan dipandang tinggi tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yadudriku bi husni khuluqih darajatas shaimil qa'im." Rawahu Abu Daud. Maksudnya, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia dapat menyamai darjat orang yang berpuasa yang berqiyamul lail.
Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram dan hina akan membawa akibat yang buruk di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengajak sidang Jumaat sekalian agar bersikap lebih cakna kepada golongan yang memerlukan dengan menyalurkan sumbangan sama ada zakat, sedekah dan wakaf. Khususnya kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin ويا نجاة التائبين